Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan sambung kita punya wacana malam ni di Masjid Al-Asmaul Husna Bandar Udang Utama pada 4 Januari dan juga Masjid Mujadiri pada 18 Januari. Itu iklan pula yang mana semuanya ditanggung oleh pihak masjid. Jabatan Januari belum boleh buat program ini, tak duit. Jadi masjid dia cover. Ustaz, buatlah Pak Zaid. Kita semua alhamdulillah. Tuan-tuan pun dirahmati Allah sekalian. Bercakap perkataan yang dipanggil namanya halal sebagaimana telah disebutkan oleh tuan moderator. Bila kita sebut yang berkaitan dengan halal, maka kita tahu dan kita yakin bahawa mencari yang halal itu hukumnya adalah wajib, bukan ya? Hukumnya adalah fardu wajib, bukan sunat, wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang berarti wahai manusia. Dalam ayat ini, kitab ayat ini, maknanya ayat ini diturunkan bukan sekadar kepada orang yang Islam, tetapi kitab ayat ini juga menunjukkan kepada orang yang bukan Islam. Maknanya apa? Kefarduan mencari yang halal dari sudut makan dan minum itu dikhitabkan kepada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Dan dalam ayat ini menyebutkan apa? Mimma fil ardi. Maknanya apa? Sebahagian daripada apa yang ada di bumi ini. Maknanya apa? Ada di bumi ini benda yang boleh dimakan. Di bumi ini juga ada benda yang tak boleh dimakan. Dan apa yang dimakan, yang boleh dimakan, ikutkan dalam ayat ini bagaimana? Yang mana keadaannya mestilah yang dipanggil halalan, tambah lagi thayyiban. Halal maknanya apa? Hukumnya itu halal. Thayyiban maknanya apa? Selamat untuk dimakan. Thayyiban maknanya apa? Tidak memudaratkan. Maknanya apa? Dalam Islam penting sekali untuk kita pastikan apa-apa perkara yang kita makan dan minum bukan sekadar halal dari hukum, tapi Islam juga menitik beratkan yang dipanggil namanya kualiti makanan, supaya bila kita makan itu selamat, tak mudarat, tak memabukkan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dan sambungan ayat itu pula menunjukkan apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan Allah Ta'ala menegaskan, janganlah kita mengikuti langkah demi langkah syaitan. Maknanya apa? Syaitan rupanya dalam usaha menggoda manusia, dia ada beberapa pelan-pelan dia. Kita biasa pelan A dan pelan B. Tapi syaitan nak goda manusia supaya ikut dia punya arahan. Dia ada beberapa pelan yang disebut dalam Quran tadi khutuwati, langkah-langkah syaitan. Maknanya apa? Kalau dia goda kita, step yang pertama gagal, dia ada step yang kedua. Step yang kedua gagal, dia ada step yang ketiga. Step yang ketiga gagal, dia ada step yang keempat. Dan menjadi sifat syaitan, dia tak pernah yang dipanggil putus asa. Sentiasa nak menggoda manusia untuk apa? Mengikuti arahannya supaya apa? Supaya kita ni dia mengikut nafsu makan daripada benda-benda yang haram dan tidak yang berriba. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertamanya yang kita menekuni pada malam ini, apa dia? Mencari yang halal itu merupakan tuntutan yang fardu kita. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Yang keduanya
saya nak kongsikan pada malam ini, bila kita bicarakan tentang halal ini, ia bukan sekadar perkara yang dipanggil perkara yang kita makan dan juga minum, tetapi perkara halal itu adalah yang berkaitan dengan rantaian halal. Inilah yang membezakan kita. Produk itu yang kita kata halal dengan produk yang dipersijilkan halal. Bermaksud Menyuri apa? Ini berapa? Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, beza produk yang halal dengan produk yang telah dipersijilkan halal sangat berbeza dari sudut rantaian halal. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, kita di Jabatan Agama Islam di Johor dan juga JAKIM, kita telah membuka beberapa skim-skim yang berkaitan dengan persijilan halal. Yang banyak awal mohon untuk dipersijilkan halal ini adalah yang berkaitan dengan makan dan minum. Ini yang paling banyak. Tetapi rupanya di sana ada 9 skim yang mana pemain-pemain industri boleh memohon yang dipanggil persijilan halal. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, contoh skim yang dipanggil makan dan minum, biasa kita dengar. Sekarang kita ada skim lain yang boleh dimohon yang persijilan halal yang berkaitan dengan kosmetik. Kosmetik yang perempuan pakai itu, contohnya apa? Membasuh muka, mencuci muka, membasuh muka pula, mencuci muka lah, membasuh macam korok lah, mencuci muka. Apa lagi? Pelembab muka. Apa lagi? Toner. Apa lagi? Sunblock. Ustaz tak apa? Aku boleh makan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sekarang produk-produk itu ada yang telah pun dipersijilkan. Maknanya apa? Tanggungjawab kita, pilihlah produk yang telah dipersijilkan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bukan sekadar kosmetik juga sudah ada yang dipersijilkan. Ada juga sekarang yang kita telah persijilkan yang berkaitan dengan namanya logistik. Logistik ini contohnya apa? Lori, van, kenderaan, apalagi stor. Apa kaitan dengan halal Ustaz? Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, contoh ini. Satu-satu syarikat yang menghasilkan produk makanan sudah tentulah dia ini ada yang dipanggil lori-lori yang nak mengangkut barang-barang itu ke gudang ataupun ke gudang-gudang kecil. Dan untuk memastikan jaminan halal itu berkekalan, rantaian halal itu berkekalan, bukan sekadar produk. Contohnya apa produknya? Produk itu contohnya roti lah, roti jenis A. Roti jenis B sahaja halal, tetapi rantaiannya juga halal. Maknanya apa? Lori yang dia nak bawa roti itu ke kedai-kedai juga telah pun dipastikan halal, tidak bercampur dengan barang-barang yang tidak halal. Contohnya daging babi, arak dan sebagainya. Maknanya tuan-tuan, kepada dirahmati Allah sekalian, sekarang kita di Jabatan Agama dan juga JAKI, kita telah buka sebanyak 9 skim yang berkaitan persijilan halal. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, yang kedua yang saya nak kongsikan ini, apa beza produk yang kita kata halal dan produk yang kita katakan telah pun dipersijilkan halal? Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ia ada kaitan dengan yang dipanggil namanya rantaian halal. Saya kongsikan sikit supaya kita betul-betul faham. Sebagai contoh, produk yang dipanggil apa? Yang biasa kita makan, pisang goreng. Pisang goreng kat tepi jalan tu adalah tak ada masalah. Orang Islam juga tak ada masalah. Tetapi apabila pisang goreng itu dipersijilkan, apa beza pisang goreng dipersijilkan dengan pisang goreng yang tidak dipersijilkan? Pertama tuan-tuan, apabila pengusaha pisang goreng memohon persijilan halal, dia kena menjaga yang dipanggil rantaian halal. Kita akan bermula dengan bahan mentah. Kalau pisang goreng bahan mentahnya apa? Bermula dengan pisang.
Pisang tu kita akan tanya, pisang ni beli kat mana? Beli kat pasar ke? Ambil belakang rumah ke? Atau ambil jiran tu? Contoh, macam mana kita boleh tahu? Berdasarkan resit jualan. Jadi resit jualan, oh ini beli dekat pasar sekian. Contoh, itu disebut bahan mentah. Maksud? Belum ada yang telah berbunyi azan. Kita sanggup baik. Baik kalau baik, kalau puasa macam baik sikit ke. So, jam digital ni bagus. Cuma jam digital ni kena cover dengan jam yang biasa. Dia kena cover. Sebab kadang-kadang kalau jam digital ni dia kita lari, setting dia lari. Ni khususnya kalau bulan Ramadan lah. Kita pula tengok jam sangat baik pakai jam masjid tak betul. Azan. Bila kita habis azan, baru radio jua FM azan. Wah sudah. Satu Korea kita dah buka dulu. Contoh Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kemudian bukan sekadar pisang saja. Pisang tuan-tuan, pisang dulu. Pisang tak perlu dipersihkan halal. Kalau pisang mentah tu jangan mohon halal. Memang confirm halal. Apa lagi yang tak perlu mohon halal? Kredit tak payah mohon halal. Memang halal. Ubi, cabut ubi. Ustaz saya mohon ubi ni nak isikan. Tak payah. Dia bahan mentah, memang asalnya halal. Jadi tak payah. Keladi tak payah mohon halal sebab dia bahan mentah. Sesuatu yang bahan mentah yang belum diproses seperti itu tak perlu mestinya halal. Bahan mentah dia pisang confirm halal, tak perlu mesti halal dalam pisang. Yang kedua, kita akan semak balik tepung tu tepung apa. Kita akan tengok. Okey, tepung ni cap ini ada si halal. Okey, bagus. Yang ketiga, kita akan tengok minyak ni pakai minyak apa. Okey Ustaz, minyak ni minyak capsi, ada si halal. Okey, tak ada masalah. Kita akan tengok lagi garam pakai garam apa. Okey Ustaz, garam juga, garam jenama ini ada si halal. Gula Ustaz, gula pakai gula apa. Gula ni ada produk halalnya dan tak ada masalah. Selesai bahan mentah. Kita akan tanya balik, masa beli daripada pasar nak hantar kat permis tu, naik kenderaan apa? Dia kata naik kenderaan sendiri, confirm kenderaan saya Ustaz, tak ada angkut apa-apa kecuali pisang lah. Mana kenderaannya? Ini tengok, okey, kita buat. Okey, bila proses sudah dimulakan, kita akan tengok pula yang dipanggil kaedah pembungkusan. Kertas bungkus tu selamat tak selamat digunakan? Itu pun kita jaga. Kemudian permis tempat dia masak tu, ada binatang-binatang peliharaan yang boleh mencemarkan produk. Contoh kalau kucing jantan yang dah tua sikit kan, kalau mengayam mancur, mancur. Itu tak boleh dalam kawasan permis masakan. Itu pun kita jaga. Dan sudah tentulah antara benda yang sangat penting adalah berkaitan dengan kebersihan permis itu, untuk pastikan bahawa bukan sekadar produk yang dihasilkan itu adalah halal, tetapi wajibah yang saya sebutkan tadi. Apa dia? Selamat untuk dimakan, tak memudaratkan, tak memabukkan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya sunut bila dalam program BIHAS yang lepas di Kuala Lumpur, banyak speakers ni orang putih, orang bukan Islam. Dia sebut bagaimana, dia kata saya sunut dengan produk halal. Kenapa? Produk halal itu bukan sekadar halal, tetapi produk halal diurus di tempat yang sangat bersih. Sebab itu saya suka sangat. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan nampak satu produk halal, contohnya roti, tuan-tuan jangan takut, jangan bimbang, makanlah tuan-tuan. Sebab apa? Nak dapatkan dipanggil sijil halal itu bukannya senang, tapi bukanlah terlalu susah. Nak kata senang sangat pun tidak, nak kata susah sangat pun tidak. Yang sesuatu yang kita yang baru kita nak cuba sudah tentulah perlukan yang dipanggil apa? Sedikit kemapanan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Maknanya apa? Semua rantaian itu perlu kita jaga, daripada farm to fork, daripada ladang sampailah ke meja jualan para pelanggan kita.
Jadi tuan-tuan, Bapak dirahmati Allah sekalian. Seterusnya yang keempat saya nak kongsikan. Kenapa kita perlu sangat jaga yang dipanggil produk-produk halal, makan-makan halal? Kerana zaman sekarang ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita banyak kadang-kadang dikelirukan dengan produk-produk yang menyatakan dia halal, tapi sebenarnya tidak halal. Contoh, pernah kita dengar produk kepada penggemar-penggemar yang minum arak, dia mengeluarkan produk arak zero alkohol. Macam mana? Ustaz, kalau minum ni tak mabuk, tak ada alkohol, halal tak Ustaz? Ustaz tu baru dengar, iya ke arak ni tak ada alkohol? Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita kongsikan jawapan. Apa-apa produk, tak kira kau bunyi ni macam mana lah sekiranya dia dihasilkan atas niat dia nak buat arak, hukumnya adalah arak dan hukumnya najis. Maknanya apa? Arak si alkohol ni, dia dah jadi arak, kemudian disulin balik arak itu, keluarkan alkohol dengan tujuan kalau minum tak mabuk, maka ramailah orang minum. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, jatuh sesuatu adalah putuskan apa-apa produk minuman yang niat asal tujuannya adalah untuk buat arak, maka hukumnya najis, tak boleh nak minum, nak makan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ini berbeza dengan dipanggil namanya apa? Produk yang orang kampung buat namanya tapai ubi. Tapai ubi ada kandungan alkohol. Tetapi kenapa tapai ubi yang kita makan ni berbungkus-bungkus dan setelah makan ada orang tolong bayarkan, kenapa hukumnya adalah harus? Macam nak percaya Pak tapai di sini. Hujan-hujan dia makan tapai, agak mainlah agak ni macam sedap. Apatah lagi kalau ada habis makan ada orang tolong bayarkan. Tak begitu lah tu. Bungkus pula tu. Kalau ada bungkus, you are my friend. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pertamanya, alkohol yang ada dalam tapai itu, dia bukan adalah ada gangguan manusia, proses daripada manusia. Kewujudan alkohol dalam tapai bersifat semula jadi. Beza dengan arak. Memang niat buat arak, kita tak niat buat arak. Dia memang nak buat tapai. Dan hasil alkohol itu adalah kerana apa? Proses semula jadi. Maknanya walaupun kandungan alkoholnya lebih 1%, kalau jatuh masuk fatwa, putuskan kalau kita menghasilkan apa-apa produk makanan, tiba-tiba terhasil alkohol, tak boleh nak kontrol, terhasil alkohol. Kita buat apa-apa masak, tiba-tiba bukan nak buat alkohol, tiba-tiba terhasil alkohol, diharuskan digunakan kurang 1%. Sebab alkohol yang tak boleh nak jaga. Tapi kalau sengaja buat arak, walaupun kurang 1%, tetap hukumnya najis. Berbeza dengan tapai, itu bukan niat kita. Ustaz, macam mana nak tahu beza niat tak niat? Nanti kan kalau masa sakit dekat pejabat agama kan kita ada cara-cara kerja kita, cara-cara nak buat tapai, cara-cara nak buat produk A, B, C. Berdasarkan apa yang kita submit, kita tahu lah ini niat ke, tak boleh niat ke, nak buat arak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, jadi tapai walaupun ada kandungan alkoholnya itu lebih 2%, ada setengah sebut kadar 3%, ada 4%, dia tetap hukumnya harus halal untuk dimakan sebab ia adalah proses semula jadi. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, begitu juga yang dipanggil isu lain sekarang ini adalah, tuan-tuan sudah dengar namanya air kesihatan, namanya Malta. Nak dengar tak? Air Malta. Kalau tak pernah dengar, nanti boleh cari dekat Google. Air Malta ni aku cerita. Air Malta ni tuan-tuan, memang air kesihatan, tak ada alkohol. Tetapi air Malta tak layak untuk dipersediakan halal. Kenapa? Sebab ia dihasilkan oleh syarikat Carlsberg. Dan menjadi syarat persediaan halal, mana-mana syarikat yang nak bersedia halal mestilah mengeluarkan hanya produk yang halal sahaja.
tak boleh bercampur. Kejap buat azab, kejap air kesihatan tak boleh, tak boleh. Kita hanya pastikan syarikat itu hanya menghasilkan produk yang halal saja. Kalau ada produk yang halal, syarikat itu tak layak untuk mohon persegilan halal. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, itu yang keempat yang saya nak kongsikan. Yang kelima, sebelum saya berpindah kepada tuan moderator, yang dah kengit-kengit pada saya, bila nak berhenti, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Yang kelima saya nak kongsikan, kenapa kita ni begitu bersungguh-sungguh orang Islam ni nak jaga yang dipanggil makanan halal? Sebab makanan dan minuman bukan sekadar hanya perkara yang mengenyangkan perut, tetapi amat berkait dengan ibadah kita, khususnya ibadah doa. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam hadis Imam Muslim menyebutkan kisah bagaimana Nabi mengisahkan seorang lelaki yang dalam perjalanan yang jauh, yutiru safar, ash'asha al-bara, badannya tu kusut masai, mukanya kusut masai, badannya berdebu dalam perjalanan jauh. Dan di antara sebab doa orang itu makbul, kalau ikut dalam hadis yang lain, antara sebabnya adalah orang musafir. Orang di perjalanan orang musafir. Lalu Nabi menyebutkan bagaimana dia lagi itu pun mengangkat tangan menyebutkan kalimah Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tapi Nabi menyebutkan juga wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghuziya bil harami, fa anna yustajabu lidzalik. Walaupun dia orang musafir, yang mana syarat doa yang mustajab, antara sebab doa mustajab ada orang musafir. Tetapi oleh kerana dia ni musafir, makanannya benda yang haram, minumannya benda yang haram, pakaiannya daripada sumber yang haram, dan dia dikenyangkan daripada benda yang haram, maka Nabi menyebutkan fa anna yustajabu lidzalik. Macam manalah doanya nak diperkenankan Allah Ta'ala, kerana serba-serbi kehidupannya, makannya, minumnya, pakaiannya dikenyangkan daripada sumber-sumber yang haram. Jadi macam manalah doa kita nak diperkenankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya nak tarik pandangan tuan-tuan dan perempuan kita orang Islam, kita amat menjaga yang berkaitan makan dan minum. Ia bukan sekadar perkara yang mengenyangkan semata-mata, tetapi ia amat berkait dengan ibadah, khususnya ibadah doa. Sama ada doa kita diterima Allah Ta'ala atau tidak, ada kaitan dengan makanan yang kita makan itu sendiri. Sebab itu kita kena berhati-hati. Mudah-mudahan kita hanya makan dan minum daripada benda-benda yang halal, dan menjadi sebab, mudah-mudahan dengan sebab itu Allah jaga kita dan Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan juga cita-cita kita. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya masih berhajat untuk bercakap lebih panjang, tetapi oleh kerana di sebelah saya sana ada panel yang kedua yang sudah menunggu setengah jam. Jadi itulah saya serahkan kepada moderator untuk meneruskan